Okay, good morning everybody. Okay, today kita akan sambung lagi pembelajaran kita iaitu tentang ellipse. Okay, the ellipse. So what is ellipse? An ellipse is the set of points in a plane such that the sum of its distances from two fixed points is a constant. Okay. So dia adalah satu set of point dalam satu plane yang mana hasil tambah jaraknya daripada dua fixed point is a constant, sentiasa sama. Jadi apa yang dimaksudkan macam tu? Okey, sekejap kita ada bentuk ellipse. Bentuk ellipse macam ni lah, macam yang cikgu dah lukiskan ni. Okey, cuma dari segi takrifannya tu okey, kalau katakan saya ada ellipse macam ni ellipse-nya. Okey. Kamu bayangkan dia symmetrical lah terhadap paksi X dan juga paksi Y. So daripada takrifannya, kalau katakan saya ada two fixed point, katakan ini sebagai F1 and then we have another point which is F2. Okay. So jaraknya, maksudnya ni jaraknya, katalah titik-titik yang bergerak tu, katalah PXY itu berada di sini. Dia adalah satu locus, titik-titik yang bergerak, supaya jaraknya daripada F1 dengan hasil tambah. Hasil tambah, okay, contohnya saya ada macam inilah. So ini adalah jarak titik yang bergerak daripada F1. Dan ini adalah jarak antara titik yang bergerak dengan F2. Jadi hasil tambahnya dia akan menghasilkan satu constant. Okay. Contohlah kalau katakan, katalah hasil tambah itu maksudnya saya nak ambil PF1 tambah dengan PF2. Jarak yang di sini campur jarak dengan sini, katalah sama dengan 12. Jadi maksudnya kalau katakan dekat sini jaraknya 4, so dekat sini jaraknya akan jadi 8 lah, macam tu. Supaya hasil tambahnya akan menghasilkan 12. Jadi maksudnya yang ini dia akan ada banyak titik lah. Kalau katakan dekat sini, sekarang kita dekat sini, jadi apakah jaraknya? Ini jarak dia dari F1, kemudian sini jarak dia daripada F2. Jadi hasil tambah dua jarak ini pun sama dengan 12. Contohlah kalau katakan saya ada titik di mana pula? Dekat sini. Jadi maksudnya sekarang kat sini, tambah dengan jarak di sini, so nilai dia pun sama dengan 12. Jadi semua titik-titik itu tadi kalau kita sambungkan, dia akan menghasilkan satu lintasan ataupun locus yang berbentuk ellipse. So ini adalah takrifan asal lah. Jarak titik daripada jaraknya daripada dua titik yang tetap itu adalah sentiasa sama. Maksudnya ini tambah ini nilainya 12, yang ini tambah yang di sini pun nilainya 12, yang di sini tambah yang di sini pun nilainya 12. Kalau katakan saya ada satu titik di sebelah bawah pula, jadi maksudnya jarak di sini dengan jarak di sana pun nilai dia sama dengan 12, iaitu sentiasa tetap ataupun sama. So daripada takrifan itu akan menghasilkan satu ellipse. Okay, the two fixed point are called the foci. Two fixed point ini F1 dengan F2 dipanggil sebagai titik fokus ataupun foci. Foci itu adalah plural untuk focus point. Menunjukkan ada dua. Jadi maksudnya dalam ellipse ini kita akan ada sama ada dalam bentuk horizontal ellipse ataupun vertical ellipse. Jadi kita tengok dulu sifat-sifatnya. The straight line passing through F1 and F2 is called the major axis. So the straight line passing through F1 and F2. Yang ini dipanggil sebagai major axis. So dalam kes ini, yang ini adalah kita punya major axis lah. Major axisnya, yang ini garis tegak ini dipanggil sebagai major axis. The center of the ellipse is the midpoint of the line segment F1, F2. So yang mana line segment F1, F2? Yang inilah, yang pada major axis. So yang dekat tengah-tengah ni, yang saya tandakan pangkah itu merupakan center of the ellipse. Center of the ellipse. Alright. And then
The straight line passing through the center of the ellipse and perpendicular to the major axis. Apa maksudnya tu? Straight line yang passing through the center. Straight line yang passing through the center and perpendicular to the major axis is what we call the minor axis. So dekat sini kita ada minor axis, yang dekat sini ialah major axis ya. Yang di sini adalah center of ellipse. Okay, the ellipse is symmetrical about both the major and minor axes. Dia akan symmetrical. Okay, maksudnya jarak di sini sama, di sini sama, sini kat sini samalah. Okay, so kalau kita lipatkan dia akan menghasilkan dua bentuk yang samalah. Kalau di sini pun sama so dia adalah symmetrical about both the major and minor axes. Okay. The equation of an ellipse where b squared sama dengan a squared tolak c squared samalah dengan, okey, dia akan ada bentuk asasnya seperti beginilah. X kuasa 2 kemudian tambah dekat sini ialah y kuasa 2 per b kuasa 2, so sama dengan 1. Ini adalah standard form of equation of an ellipse yang mana kita akan dapat nilai c squared ni samalah dengan a kuasa 2 tolak b kuasa 2 di mana a kita akan sentiasa lebih besar daripada b. So ini akan menghasilkan satu horizontal ellipse. Nanti cikgu terangkan lebih lanjut tentang persamaan ini, macam mana dia menghasilkan satu horizontal ataupun satu vertical ellipse. Okay. But bentuk asasnya ialah beginilah. Mesti ada x kuasa 2, ada y kuasa 2, kemudian ada tanda tambah di sinilah. Okay. The intercepts of the major axis are called the vertices of the ellipse. Okay. Jadi maksudnya the intercepts of the major axis. Dalam kes ini bucu yang paling panjang kalau kita nak tengok what is the vertices of an ellipse, dia adalah bucu yang paling panjang kat sini. Okay. Yang ini yang dipanggil sebagai vertices. Yang ini adalah bucunya lah, vertices. One vertice, ataupun two vertices lah, ada dua lah, satu di sini dan satu di sana. Yang hujung sini bukan vertices of an ellipse sebab dia bukanlah, kita berdasarkan pada sisi yang paling panjang tu. Dia panjang ke mana? Kalau macam ni dia panjang ke secara horizontal ni, so kita ambil yang itu sebagai vertices. Yang ini bukan vertices. Kalau katakan dia bentuknya begini, maka yang hujung di atas dengan dekat bawah ini yang kita panggil sebagai vertices. Center macam biasalah dekat tengah-tengah. Kalau macam ni, ini vertices. Kalau sebelah sana pula atas bawah itu adalah vertices. So kita tengok bucu yang paling panjang. Alright. And then hence the vertices are plus minus a. Plus minus a lah. Okay, jadi maksudnya dia sebenarnya bergantung kepada nilai yang dekat bawah x tu. So dekat sini nilai dia adalah a kosong. Okay, manakala di sebelah sini ialah negatif a kosong. So kita boleh nampak bucu untuk satu ellipse daripada dia punya persamaan. So yang duduk dekat bawah x ni adalah bucunya, yang mana a ni akan lebih besar daripada yang sebelah sini. Alright. Okay, the chords of an ellipse passing through the foci. Kalau kita ada satu chord of an ellipse passing through foci. Okay, ada satu perentas, macam ada satu perentas yang passing through this focus point, and then dia bersudut tegak. Perpendicular to the major axis are called the latus rectum. So yang ini yang dipanggil sebagai latus rectum. Dia sampai di sini sajalah. Okay. So yang ini adalah latus rectum. Okay. Ini tak berapa penting sangatlah. Just tahu je lah. Manalah tahu kalau di soal. Okay. So panjang latus rectum ini, length of this latus rectum tu adalah length of latus rectum. Okey, ada dalam modul itu 2b kuasa 2 per a. 2b squared per a. Ini formulanya lah, panjang latus rectum. A dapat daripada mana? Daripada sini. B juga dapat daripada sebelah sini. Okey.
And then the equation of the ellipse with major axis vertical, center 00 and foci at 0 plus minus c is y squared per a squared tambah x squared per b squared sama dengan 1. Okay, jadi sebenarnya cikgu akan tunjukkan dalam gambar yang dekat atas ni tentang the standard forms of the equation of ellipses with center x sama dengan center 00 lah. Okay, center 00. Okay, kita padam dulu tentang semua takrifan ini tadi. Okay, ini just cerita introduction ajalah tentang ellipse. Okay, sekejap. Tadi introduction. Alright. Okay, jadi sekarang kita perhatikan pula pada gambar rajah yang cikgu dah lukiskan ini. So ini adalah yang dipanggil sebagai horizontal ellipse. Horizontal ellipse. Okay, horizontal ellipse. Okay, horizontal ellipse. Okay, kalau macam ini bentuk dia boleh tengok dalam jadual tu, the standard form of ellipse with center 00. Yang case ini semua centernya adalah 00. Center adalah the origin. Okay, jadi persamaan dia akan jadi dalam bentuk begini. X kuasa 2 per A kuasa 2 tambah Y kuasa 2 per B kuasa 2. So, sini sama dengan 1. Okay. Jadi, maksudnya dekat sini, kalau dia satu horizontal ellipse, maka nilai A dia akan lebih besar daripada B. Maksudnya, yang duduk bawah X ni, nilainya lebih besar daripada yang di bawah B. Okay. Contohlah, kalau katakan cikgu ada X kuasa 2 per 16. Okay, tambah dengan Y kuasa 2 per 9 sama dengan 1. Okay. So kita nampak kat sini sebabkan 16 ini duduk di bawah X dan dia lebih besar daripada 9. So dia adalah jenis horizontal ellipse. Okay. Jadi maksudnya vertices dia yang dekat hujung-hujung sini is given by plus minus A kosong. Okay, jadi maksudnya koordinat di sini dia akan jadi A kosong. Okay, manakala yang sebelah sini dia akan jadi negatif A kosong. Okay, so dia tengok nilai yang di bawah X. Okay, so that one will be the vertices. Okay, center ni tadi kita dah tengok 00. And then dia akan ada titik-titik fokus. Titik-titik fokus ni dia berada somewhere here yang mempunyai jarak yang sama daripada center of the ellipse. Okay, so yang ini given by C kosong. Okay, yang sebelah sini pula dia adalah negatif C kosong. Okay, jaraknya daripada center itu adalah plus minus C lah. Maksudnya jaraknya adalah C. Okay, tapi koordinatnya adalah plus minus C kosong. Okay, kemudian kalau kita ada jenis yang begini, yang ini yang dipanggil sebagai vertical ellipse. Okay, vertical ellipse, ellipse yang menegak lah. Okay, vertical ellipse. Okay, dari segi persamaannya pula dia akan jadi begini. Y kuasa 2 per dengan A kuasa 2 tambah juga X kuasa 2 per dengan B kuasa 2. So, sama dengan 1. Okay, so dalam case ini A-nya juga akan lebih besar daripada B. Okay, maksudnya yang duduk di bawah Y ini lebih besar daripada yang duduk di bawah X. Pemalar, nilai A, B ni adalah satu pemalar. Okay, sebagai contoh lah, kata cikgu ada macam mana. Katalah contohnya X, Y kuasa 2 per 25. Kemudian tambah dengan X kuasa 2 per 4. Okay, sama dengan 1. Jadi yang ini adalah jenis vertical ellipse. Kita tengok yang mana mungkin kadang-kadang dia buat X kat depan, X kuasa 2 per 4. Kemudian tambah dengan Y kuasa 2 per 25 sama dengan 1. Jadi ini adalah jenis vertical ellipse. Sebab tengok yang mana yang lebih besar. Yang bawah Y yang lebih besar, so dia akan jadi satu vertical ellipse. Okay? Jadi nilai A sentiasa lebih besar daripada B. Okey, jadi dalam case ini dia punya center biasalah dekat sini, centernya adalah 00. Kemudian dia punya vertices, bucu-bucu ellipse ni akan berada di atas di bawah. Okey, apakah nilainya? Kita tengok yang dekat bawah Y. Tapi dalam case ini dia akan menjadi koordinat 0A. Okey, 0A lah. Yang dekat bawah ni pula akan jadi 0
negatif A. Okay. Titik-titik fokus pula dia akan berada di sinilah. Okay. Atas dan bawah. So dia mesti selari dengan major axis ni. Okay. So yang sini koordinatnya adalah 0C. Okay. Yang positif sini adalah 0 negatif C. Okay. So itu adalah titik-titik fokus lah. Okay. Jadi kalau dalam kes ini yang menegak ini, yang ini adalah dia punya major axis lah. Okay, major axis. Okay. Jadi maksudnya jarak di antara center dengan ini adalah A lah yang duduk dekat bawah Y. Jarak di sini pula pun A juga. Okay. Manakala jarak di sini adalah B. Okay, yang duduk di bawah X tu. So dekat sini cikgu tambah lagi lah. Okay. Dekat sini kita akan ada B kosong. Okay. Manakala di sebelah sini pula akan ada negatif B kosong. Okay. Kat sana tadi tertinggal sikit. Okay. Kalau hujung-hujung sini adalah A, okay, yang duduk bawah X. So yang sebelah sini pula dia adalah kosong negatif B. Okay. Manakala yang di atas adalah kosong B. Okay. Dan major axis akan berada di sinilah. Okay. So this is the major axis. Okay. Jadi akan ada dua bentuk persamaan elips lah. Okay. Kedua-duanya ada x squared, y squared. Okay. Cuma lihatlah apa yang di bawah y dan juga di bawah x. Yang mana satu yang lebih besar. Alright. So itu cerita tentang bentuk umum persamaan elips. Okay, yang ini yang dua-dua kes ini adalah dia punya center adalah kosong-kosong. Okay. So lepas ni nanti kita sambung lagi.